Cuba korang bayangkan, korang tengah buat jungle trekking dekat dalam hutan kan. Tiba-tiba korang nampak ada satu kotak cardboard. Mungkin mula-mula korang buat tak indah je, tapi bila korang makin dekat kotak tu, korang bau something yang macam teruk sangat bau ni. Macam kita nak tahu sangat apa yang ada dalam kotak tu. So korang mendekati kotak tu dan korang cuba untuk intai ada apa dekat dalam tu. And bam! Korang nampak ada mayat seorang budak lelaki dekat dalam tu. Apa korang buat? Dan inilah yang terjadi pada 25 Februari 1957 dekat Fort Case, Philadelphia. Tajuk kita kali ni adalah true crime pendek saja yang di-request oleh salah satu follower aku dekat TT ni. So jom kita bongkar kes ni. Actually apa yang aku suruh korang bayangkan tadi tak adalah benda tu terjadi, but memang ada satu report yang seorang budak ni memang dia berjalan-jalan dalam hutan. Technically dia ni seorang remaja yang sedang kejar seekor arnab, tak silap aku. Arnab ke kancil lah, lebih kurang macam tu kan. Dan dia terjumpa satu kotak cardboard ni. Yalah, macam aku cakap tadi lah, dia selongkar-selongkar, jumpa satu mayat dekat dalam kotak cardboard tu. Tapi budak tu tak buat report polis. Dia terus lari sebab dia takut dia yang akan dituduh nanti. Tapi makin lama mayat tu dijumpai dan memang akan ada orang buat report polis lah kan. So polis pun dah aware dengan mayat tu. Polis pun jalankan siasatan. Waktu benda siasat, polis anggarkan umur budak tu sekitar 3 ke 7 tahun lah waktu dia meninggal tu, waktu dia mati. Dan polis dapati badan dia kekurangan zat, badan dia kurus kering dan penuh dengan lebam. Dan ada juga luka lama, luka baru, seolah budak ni selalu kena dera dengan seseorang. Dan juga dia dapati dia ni mengalami trauma tumpul dekat bahagian kepala dia. Korang boleh google sendiri trauma tumpul tu macam mana. Sepanjang polis buat siasatan, budak ni tiada identiti. Dia tak ada cap jari dan dia tak ada saksi. Polis hanya dapat clue daripada kotak cardboard yang digunakan, iaitu daripada kedai sebenarnya JC Penney, iaitu cardboard yang selalu digunakan untuk bungkus buaian bayi. Polis siap tangkap gambar setiap sudut mayat bayi ni dan meletakkan poster di setiap tempat untuk mengenal pasti siapa bayi ni dan siapakah orang tua dia ataupun kenalan nampak dia. Tapi tak ada seorang pun yang kenal dia, seolah-olah budak ni memang tak pernah wujud. Tak ada seorang pun kenal dia. So banyaklah konspirasi dan spekulasi orang awam dan juga polis. Dan adalah beberapa yang aku dah collect kat sini. Ada 3 je lah. So first, kemungkinan dia ni anak luar nikah yang dibuang oleh keluarganya supaya untuk mengelakkan malu lah kan. Dan yang kedua, mungkin dia ni adalah mangsa penderaan oleh keluarga dia sendiri dan dibuang di dalam hutan. Dan yang ketiga, kemungkinan juga dia ni dicuri, diseksa dan dibuang ke tempat kejadian tu. Spekulasi yang paling legit memang 3 ni. Yang lain semua aku buang. So aku ambil 3 ni saja sebab ini yang paling logik lah. Dan pada aku yang second tu kemungkinan besar. Sebab kalau dia diculik, takkanlah keluarga dia tak buat report langsung kan. Tapi lepas disebarkan poster, tak ada siapa pun yang mengaku yang dia kenal budak ni. Fishy kan? Korang mesti tertanya kan, kenapa polis langsung tak dapat kenal pasti budak ni siapa? Identiti dia siapa? Sebab waktu dulu teknologi tak macam teknologi sekarang. Tapi korang dapat gambaran lah kan, sebab teknologi tu masih lagi dalam development ataupun masih lagi tak wujud untuk mengenal pasti DNA seseorang ni siapa. So disebabkan polis tak tahu identiti dia siapa dan orang ramai pun, orang awam pun tak mengaku dia ni siapa kan. So polis letakkan kes ni sebagai cold case. Bukan cold case, case yang macam mana, tergantung, dan ditanam budak ni dan diberi nama American Unknown Child. Dan selepas 65 tahun, pada tahun 2022, teknologi DNA ni dah makin maju, dah makin berkembang. So ada seseorang detektif ni ataupun polis ni, dia cuba untuk selesaikan balik kes ni. So nak dipendekkan cerita, polis ni dapat kenal pasti siapa budak ni. Budak ni bernama Joseph Augustus Zarelli yang dilahirkan pada tahun 19 Januari 1953 dan ketika dia dibunuh dia baru berumur 4 tahun.
Dan identiti ibu bapa dia pun telah terbongkar. Bapa Joseph dikenali sebagai Augustus John Sarah Lee dan mak dia Mary Elizabeth Plunkett. Malang sekali, kedua-dua ibu bapa dia ni pun telah meninggal dunia, tapi masih lagi ada saudara mara yang masih lagi hidup. Tapi diorang tak revealkan identiti keluarga Joseph ni untuk melindungi privasi keluarga ni lah kan. Dan sampai sekarang masih lagi kita tak tahu siapa yang mendera budak tu dan siapa yang membunuh budak tu dan siapa yang letak budak tu dalam kotak dan diletakkan ke tengah hutan. Pembunuh dia masih lagi tak didakwa. So sampai sekarang lah kes ni dikenali sebagai Boy in the Box ataupun American Unknown Child.